Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati Doktor Pengacara Majlis, yang dihormati Fadil Dr. Wan Nudri selaku Ketua Pusat Islam, Ustaz Rosdian, dan juga Ketua Bahagian Hal Ehwal Islam, Ustazah Amira, Ustaz Adli, dan semua para peserta muslimin dan juga muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnia Allah pada pagi yang mulia ini, insya-Allah sama-sama kita cuba berbincang tentang bagaimana persiapan kita untuk menyambut Ramadan pada tahun 1437 ini. Sebagaimana setiap perkara ada persiapannya. Kalau orang di supermarket sudah bersiap sedia, bukan cakap menyambut Ramadan, menyambut hari raya dah dia. Dah masuk supermarket tu lagi bergaya dah. Saya baru ni turun kapal terbang, naik kapal terbang, lagu bergaya dah. Siapa orang tegur pramugara, dia terposo pedok lagi bergaya dah ni, kenapa? Dia tukar lagu rupanya. salah lagu. Patut puasa dulu kan. Jadi maknanya semua hamba-hamba Allah Taala sama ada dari sudut keduniaannya telah membuat persiapan rapi untuk menyambut Ramadan. Bagaimana dengan kita yang sudah beriman dengan Allah Azza wa Jalla, yang sudah tahu kelebihannya yang sangat besar ini, tentulah menjadi perkara yang sangat sepatutnya kita lakukan di dalam menyambut Ramadan yang diberkati ini. Jadi alhamdulillah, dalam perbincangan yang ringkas ini, sebagaimana dalam tajuk yang dibincangkan, iaitulah bicara ambang Ramadan dan juga beberapa persoalan tentang hukum yang berkait dengannya. Jadi sebelum kita pergi kepada hukum ataupun soal dan jawab, terlebih dahulu saya suka untuk berbincang dengan para peserta sekalian, iaitulah tentang kelebihan Ramadan yang disebut dengan nama ibadat puasa, persiapan rohani dan isu-isu semasa fiqh semasa berkaitan dengan puasa. Itu yang tajuk khusus untuk kita bincangkan. Jadi sebelum kita pergi jauh, para jemaah sekalian, ada satu doa yang dibaca oleh golongan salafus salih tapi jarang dibaca oleh kita. Biasa imam-imam kita duk baca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu masyhur dah. Kalau tak terjemah pun saya rasa para jemaah dah pandai terjemah tu dah. Sampai imam setengah tu akhir Ramadan pun duk baca Rajab lagi pun ada juga. Jadi sebab dia hafal skrip tu. Jadi kita hari ni saya ajar nak ijazah satu lagi doa yang sepatutnya kita baca juga, selain daripada yang dibaca oleh imam-imam tadi. Boleh ikut tak? Nampak dah tu besar kan? Cuba kata sekali, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Mana? Kena bagi tak kena tak? Kata lagi, sekali lagi. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Jadi makna dia sangat menarik. Cuba tengok, ya Allah, sampaikanlah daku ke bulan Ramadan. Jadi seolah-olah macam kita sambung doa ni dengan doa yang dibaca oleh imam di masjid. Imam cakap wa ballighna Ramadan, sampai ke Ramadan. Dia berhenti setakat tu, jadi doa ni sambung lagi.
Kita sambung, kita kata wasallim ramadhan li, serahkanlah Ramadan itu kepadaku untuk kita lakukan ibadat sepenuhnya. Untuk dilakukan ibadat sepenuhnya. Kemudian bila selesai daripada ibadat nanti, wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah daripadaku segala amal kebajikan. Jadi bagi saya doa ini sangat komprehensif lah dalam menyambut Ramadan, dan akhirnya kita minta Allah kabulkan apa yang kita buat. Sebab apa? Kemuncak daripada matlamat beribadat untuk apa? Kabul. Allah Ta'ala terima. Sebab kalau kita buat ibadat saja Tuhan tak terima, bermakna ada satu benda yang tak kena di situ. Kerana para ulama telah menggariskan kepada kita dua sebab Allah Ta'ala kabulkan ibadat. Yang menjadi sebab diterima ibadat itu ada dua perkara. Boleh tulis. Yang pertama, al-ikhlas. Itu syarat yang pertama, ikhlas. Sebab itulah dalam hadis-hadis yang kita akan baca nanti, semuanya menjuruskan kepada ikhlas. Yada'u ta'amahu wa syahwatahu min ajli. Allah kata dalam hadis kursi, mereka meninggalkan makan dan minum sebab apa? Kerana aku. Jadi bila kita buat kerana Allah Azza wa Jalla, maka itu menunjukkan keikhlasan kita. Jadi bila kita kata saya ikhlas saja ni, tapi tak cukup, ada satu lagi syarat yang kedua, dia panggil ikut peraturan etika yang telah digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ikhlas saja tapi tak ikut peraturan, maka itu juga tidak menjadi syarat kabul. Kalau ikut saja, kita ikut 100% hak Nabi kita buat, tapi loss dari sudut yang pertama tadi, tidak ikhlas. Buat kerana nak riak, kerana nak apa, maka ini juga menakutkan kita. Para jemaah sekalian, secara realiti kita bercakap. Nah, memang kita kena bercakap realiti sekarang ni. Sebab itulah orang buat program realiti dia panggil. Bila kita cakap biar realiti, hari ni alat-alat untuk nak merusakkan ibadat kita banyak ke sikit? Di antara boleh kata sepakat dah. Pergilah tanya di seluruh dunia mana pun, dia kata alat itu mengganggu kita sebenarnya. Bukan salah dia, salah kita. Kita yang terhegeh-hegeh nak letak dah. Lepas buat ibadat agak letak gambar selalu. Allahu Akbar, tulis itu. Alhamdulillah, baru sudah menangis di hadapan Kaabah. Oh, hebat. Orang di Malaysia like selalu. Semua begini, dua tiga tangan seorang naik pasal. Apa benda yang nak cerita kepada masyarakat? Kita nak, para ulama di zaman dulu dia panggil golongan salafus salih, apabila tamatnya Ramadan ataupun apabila selesainya haji, mereka kemurungan. Kita bila nak habis Ramadan suka dah, oh raya dah lah esok, tak ada dalam puasa dah. Sebab kita duk mikir lagu tu. Mereka berfikir satu dimensi lain. Dia berfikir apakah Allah Ta'ala kabul kita punya amalan. Sebab mereka mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah Ta'ala kabulkan amalan itu daripada orang yang bertakwa. Allah Ta'ala kabulkan amalan itu daripada orang yang bertakwa. Jadi adakah kita melakukan takwa yang sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla di saat itu? Maka di antara persiapan awal yang para jemaah kena siap sekarang, iaitulah persiapan menyambut Ramadan dengan hati yang tenang. Sebab kalau kita masuk Ramadan itu nak mengikis jiwa kita, nafsu kita, nak mendidik nafsu supaya menjadi orang baik. Tapi kalau kita masuk Ramadan dalam keadaan hati kita duk sakit, kau orang tu sakit, kau orang ni, kata orang hati sakit boleh bawa ke hospital. Nah, doktor pakar bagi hati ada sini. Senang tak senang nak ubah hati, nak tukar hati? Boleh tak? Bahkan hati ni tak tahu betul tak betul, doktor boleh betulkan tak? Katanya boleh kita kerak setengah beri ke orang. Betul? Boleh sedekah hati. Tapi kalau sakit hati, lagu nak buat. Hati sakit senang diubati, mana bawa hospital. Tapi kalau sakit hati, kata ahli fikir kata sakit hati membawa mati. Sebab punca orang sakit jiwa ni, doktor yang bahagian sakitri apa benda ni, bahagian jiwa ni. Punca manusia ni sakit jiwa, sakit tu sakit ni sebab apa? Sakit hati ya, duduk situ punca. Jadi saya duduk perhati tengok ramai juga orang mari jumpa dia. Dia kata, ustaz tolong doa saya. Kadang-kadang dia suruh saya jampi air. Saya kata payahlah, air jampi banyak dah kat kedai tu, tak payah saya jampi dah. Kalau pergi kat pondok tu cebok dalam koloh tu, semua air jampi belakang dah. Jadi bila kita tanya semak dia, kenapa jadi macam ni? Kadang-kadang tak solat. Oh, dia kata saya bukan tak nak solat, tapi hati serabut tak boleh solat. Tu punca.
punca madakhilus syaitan dia panggil. Kalau kita baca dalam kitab tasawuf, dia panggil pintu masuk syaitan mari daripada situ. Jadi punca yang kita hari ni para jemaah sekalian, kita mulakan sambutan Ramadan di samping senarai-senarai kain lansir nak tukar dengan meja baru dengan kayu jati tu. Tidak. Yang pertama sekali kita kena buat persiapan awal, iaitulah perdamaian. Kita letak perdamaian. Saya dah sebut banyak kali tentang hadis nisfu Sya'ban. Dan maka selesaikan urusan utama yang kita namakan sekarang ini, dia panggil urusan di antara kita dengan makhluk. Di antara kita dengan makhluk. Apabila mari Ramadan, ramai juga bila kita sebut masalah perdamaian ni, ada orang komen, dia kata, Ustaz, kami sudah bersedia untuk bermaaf-maafan. Bila? Terlambat. Kalau orang naik flight tu delay lama dah ni. Dah, bukan sakat kena tinggal kapal terbang, memang tertinggal terus. Sebab hari raya tu bukan hari nak berdamai, hari raya tu nak menyambungkan perdamaian yang telah kita lakukan. Jadi kalau kita baru nak mula hari raya, kita kata sudah terlambat. Sebab apa? Ramadan ini musim ibadat. Ramadan musim ibadat. Jadi bila dia musim ibadat, kalau kita belum lagi bersih hati kita daripada perkara-perkara yang menyibukkan kita daripada mengingati Allah Azza wa Jalla, maka pada ketika itu tuan-tuan dan puan-puan, kita akan duduk dalam suasana yang tidak tenang. Sebab itulah saya minta, setiap tahun kita minta dalam motivasi kita ni, saya nak para jemaah buat semakan untuk 3 tahun yang ke belakang. Ramadan 1436, 1435, 1434. Ambil buat carta. Kalau kita ada komputer, buat komputer. Tak carta, sebagaimana kita nak keluarkan satu analisa macam kita buat untuk pesakit kita. Oh, pesakit ni dia sebab dia makan ni dah jadi baik. Kita tengok 3 tahun ni, tuan-tuan dan puan-puan, ambil analisa buat di dalam 3 tahun. Yang pertama tentang keadaan kita dalam Ramadan itu. Yang pertama dengan Quran. Tengok, Masya Allah, tabarakallah, 1435 boleh khatam Quran 2 kali atau 3 kali. Tapi 1436 yang last, yang tahun lepas, sangat mengecewakan. Sebab apa? Nah, disitulah kita boleh semak. Mungkin kita masuk Ramadan yang sebelum dengan hati yang sejahtera, hati yang sudah tidak sakit lagi dengan orang. Jadi Allah Ta'ala buka lorong kebajikan itu dibuka apabila kita bersedia untuk beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin tahun yang sebelumnya, tahun yang berikutnya ada masalah. Kita sendiri yang boleh kesan, kita boleh scan tengok apa kesan mari daripada amalan-amalan kita yang menghalang kita daripada tersebut itu. So, kerana itulah para jemaah sekalian, saya tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sebut bila marinya bulan Ramadan, dalam hadis ini Nabi kata dalam Ramadan ini lailatun, satu malam khairum min alfi syahr. Satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Berapa tahun 1000 bulan ni? Matematik selalu 83 tahun bagi dengan 12 tahun. Jadi berapa tahun? Berapa? Kita nak fakta di hospital tak boleh. Kalau potong kaki orang tak kena dengan enci dia, berjalan tak betul tak? Baik. Berapa? Tak apa, buka kalkulator pun boleh dibenarkan, diizinkan. 83 tahun ya? 83 tahun 3 bulan berapa hari? Tak pernah kira pula. Dah kira cepat. Ya, pasal kita hari ni zaman hari ni zaman dipanggil zaman fakta. Orang tak nak main-main cerita-cerita. Orang kampung hari ni kalau kita bawa cerita pelik sikit, tanya, Ustaz, ada mana nak dapat ni maklumat nak ambil daripada mana? Oh, jangan main-main. Pasal itulah saya sekarang ni tengok dalam grup-grup kita ni, letih. Dia post macam-macam. Apa asal jumpa? Post lalu. Tiba-tiba ustaz kata, ni hadis palsu ni, kau nak sebar buat apa? Hadis palsu pula dah. Jadi marah pula. Ustaz tu kena marah bila kita tegur. Itu masalah kita. Jadi Nabi kata apa? Dalam bulan Ramadan itu ada satu malam khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Yang saya nak ambil poinnya, siapa yang terhalang dan mendapat kebaikannya, maka orang itulah yang terhalang daripada mendapat rahmat Allah Azza wa Jalla. Jadi kita tak nak kita ni termasuk di kalangan orang yang terhalang. Sebab bila Allah SWT nak beri kepada kita suatu objektif, dia panggil objektif yang besar dalam puasa ini, untuk apa?
Tuan-tuan yang duduk di hospital ni tahu dah kan, objektif puasa tu macam-macam dah. Pasal tu bila kita pergi hospital, kalau orang duduk dalam ward, kebanyakannya berpuasa. Saya nama itu puasa doktor nama itu. Ada orang puasa doktor, kalau pergi di penjara dia panggil puasa penjara, yang mogok lapar tu lah kan. Dan yang kita nak puasa kerana Allah Azza wa Jalla. Jadi objektif puasa dari sudut kesihatannya sangat besar. Biasanya Dr. Wan selalu buat ceramah tajuk kesihatan dan puasa. Jazahullahu khairah. Yang kita nak bincang di sini iaitulah ayat 183 Al-Baqarah, la'allakum tattaqun. Allah nak suruh kita menjadi manusia yang bertakwa. Bila Tuhan nak suruh kita menjadi manusia yang bertakwa, apa arti? Artinya kita kena buat sesuatu. Kena buat sesuatu. Mungkin tuan-tuan sudah tengok ada satu buku yang saya baru keluarkan. Tajuk buku itu Musafir Menuju Allah. Musafir Menuju Allah. Di mana dalam buku ini secara khulasahnya ada 10 sebab untuk kita mendapat cinta dan kasih Allah. Kita nak suruh Tuhan sayang tak sayang kita? Nak, kan? Kita tak usah buat bandingan. Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Tak boleh nak banding. Tapi bagi isteri, nak ke tidak suami sayang ke dia? Nak tak? Pasal itulah beli macam-macam orang jual lah. Apa kosmetik orang jual, laku belaka. Akhir sekali suami tengok pun tak cam. Dia kata dia ni siapa ni? Macam hatu pari je cantik dia punya janguknya lebih. Pasal make up kuat. Suami pun macam tu juga, nak suruh isteri sayang macam-macam dia apa ni buat. Sebab apa? Jadi kalau kita nak suruh orang sayang kepada kita, pakai diam ke, kita kena buat sesuatu. Itu bandingan simple. Kita kena buat sesuatu tak? Paling tidak dengan kata-kata yang manis, apa khabar, macam mana, macam-macam lah. Kalau dalam WhatsApp tu macam-macam lambang, logo ada kat situ tak? Habis-habis benda nyata. Kadang-kadang tukar dengan gambar lain. Sorry pula dah. Baik. Kita dengan Allah Azza wa Jalla, balik pada tajuk kita. Allah Ta'ala la'allakum tattaqun. Tuhan bila dia nak kita nak suruh Allah sayang kepada kita, ada 10 sebab untuk meraih mahabbatullah, cinta Allah Ta'ala. Yang pertama sekali, kita kena mula dulu. Jangan kata Allah Ta'ala tahu. Saya belajar lama dah kitab sifat 20 kita belajar daripada kecil sampai hari ni pun duk ingat 20 tu ya. Nah, kalau suruh bilang satu-satu rasa nak pergi pasti semula kita ni. Masalah juga tak? Allah silap tak tanya anak ini pasti tadi. Nampak dia duk hafal nasi ingat. Mak dia lama tak ulang. Baik. Di dalam kita tahu sifat Allah Ta'ala ni mengetahui. Allah Ta'ala mengetahui. Jadi kita kata Tuhan dah tahu dah. Kita nak kasih sayang tapi kita pakai tunggu. Boleh tak boleh? Lah, itu satu kepincangan. Dengan cara kita berinteraksi dengan Allah Azza wa Jalla, Allah ajar kepada kita dalam Quran, fazkuruni azkurkum. Mu ingat aku ingat kamu. Dalam hadis kursi, idza taqarraba ilayya 'abdi bisyibri. Apabila hamba aku tu bertaqarrub, mendekatkan diri dia kepadaku dengan satu sejengkal, itu ibarat aku datang kepada dia sehasta. Maknanya kita mula ya, rahmat Allah Ta'ala cepat sampai. Allah Ta'ala bila nak sebut kita la'allakum tattaqun, Tuhan nak suruh kita jadi orang bertakwa, bermakna kita kena mula. Allah dah beri lorong kepada kita, beri jalan kepada kita, iaitulah Ramadan. Di antaranya Ramadan. Di antara musim khairat yang lain yang diberi kepada kita iaitulah musim haji. Tapi haji ni bukan semua orang dapat pergi. Dapat pergi sekali pun alhamdulillah, nikmat dah kita. Cuma kadang waktu saya duduk belajar dulu, saya ni diberi tugas melayani tetamu-tetamu yang bertaraf hebatlah, kira dia panggil VIP zaman kita ni. Kadang-kadang orang ni mari sebab dia duit banyak, dia pergi tanpa dia kotak, dia panggil kotak automatik. Sampai-sampai bila kita sebut ni, dia tak pergi kursus langsung. Kata tak apalah ustaz, saya nak test dulu hak ni. Nanti yang mari kali kedua esok kita buat yang terbaik. Saya kata ajaib. Orang yang mula-mula ni lah yang betul-betul kita buatnya. Sebab ini rukun. Yang pertama. Yang kedua, yang kerinduan kita, hati kita ni nak, iaitulah yang pertama. Kata orang, wamal habibu illa lil habibil awwali. Yang cinta tu yang pertama tu yang betul-betul yang kuat. Maka kita mengatakan kita kena memulai mencari kasih sayang Allah Ta'ala. Jangan hanya tunggu. Memang sifat Allah Ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim, itu sifat rahmat Allah Ta'ala kepada semua, termasuklah orang-orang bukan Islam. Tuhan bagi, sebab tu dia boleh makan, bahkan dia lebih senang hidup daripada kita.
Jadi bila mari Ramadan, Allah Ta'ala beri kepada kita ruang yang begitu besar sehingga sampai peringkat dibukanya pintu rahmat dan ditutupnya pintu neraka. Wasuf sulsilati syaitan atau sufidati syaitin, syaitan diikat. Apa makna syaitan diikat? Ada ke syaitan tu tak ada bulan Ramadan. Dia adalah orang buat gambaran kata syaitan kena ikat, dia tak ada. Tapi macam mana manusia jadi nakal juga ni? Ramai juga yang pelik-pelik juga dia punya amalan, ya. Kadang-kadang mencuri juga bulan Ramadan. Ada orang yang duk mengumpat orang bulan Ramadan. Kita mengatakan syaitan sebelum dia cuti, dia telah latih dia punya kaedah-kaedah dia yang akan menggalang ganti dia. Jadi kita pun kalau kita nak cuti, tidak kita beri arahan semua ke orang bawah kita. Awak buat tu buat ni, buat tu buat ni, tak. Mak dia kalau nak pergi kursus 4-5 hari luar kawasan. Oh, nyo pesan ke anak dia tu macam tak pernah pesan. Dah, nak turun tangga pesan lagi ke suami, tolong jaga anak. Suami kata bila aku tak jaganya. Ini kata. Sebab itu dia panggil pesanan. Jadi kita tak pelik kalau di bulan Ramadan syaitan tak ada, tetapi manusia masih lagi menjadi pengganti syaitan, bermakna mereka itu maknanya berarti syaitan telah berjaya mentarbiah. Kalau kita nak guna istilah tarbiyah lah, mendidik wakil-wakil yang telah diganti. Jadi para jemaah sekalian, supaya kita tidak menjadi pengganti syaitan, kita kena belajar betul-betul. Jangan kita menjadi pengganti syaitan. Jadi kalau syaitan bos tak ada, saya pula pengganti. Jangan. Ini masalah peluang yang sangat besar yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, bukan itu yang kita nak. Kemudian kita banyak lagi dalam ni, kita dah bincang dalam siri-siri yang lepas. Cuma ingat satu peringatan je, dia panggil bulan Ramadan ini ada satu godaan. Mula-mula dia panggil bazar Ramadan kan. Lepas tu kalau salah baca, dia baca baris di bawah, baris kasrah, baris bawah. Jadi apa? Jadi bazir Ramadan kan. Jadi yang betulnya qiraat ni baris atas ke baris bawah? Ya betul, baca baris atas baris bawah. Masing-masing punya diri lah. Ada orang memang dia boleh kontrol. Kalau dia pergi ke bazar tu, dia beli apa dia nak, dia balik. Ada orang tak boleh kontrol, maka jadilah dia terpaksa kena baca dengan baris bawah, jadi bazir Ramadan. Orang lain bazar, dia bazir. Nak kata macam mana? Nasib dia setakat tu. Baik. Yalah, kadang-kadang kartun ni kacau juga dia tak. Baik, bila sebut tentang puasa, apa makna puasa? Definisi puasa itu, kata di para ulama, puasa itu ialah menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Mudah je takrif dia. Menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Apa dia batal puasa tu? Dia tanya pula. Jadi maka dia akan datang, dia tu yang disepakati oleh para ulama, batal puasa itu makan, lagi minum, lagi melakukan persetubuhan di siang hari, lagi bagi orang perempuan keluarnya haid dan nifas. Ada lagi lah seperti muntah dengan sengaja, gila, murtad, wal'iyazzubillah. Itu di antara perkara yang dibincangkan. Baik, sebelum kita pergi kepada hukum, ada satu lagi, saya rasa ini satu motivasi untuk menjaga puasa dan menjauhkan dari perkara yang mengurangkan pahala. Jadi kita ada dua kategori puasa. Satu dia panggil batal puasa. Yang batal puasa ni boleh katakan kita sangat menjaganya. Sampai peringkat setiap tahun saya duk ceramah bab puasa ni lama dah kita. Tapi orang akan tanya juga, korek hidung batal puasa tak? Soalan popular. Jangan tanya lagi. Kalau ada soalan korek hidung tu, jangan abai. Jangan duduk hantar bagi kat saya. Tak nak jawab dah, letih. Cerita sama je tak? Sampai peringkat kalau bulan Ramadan ni saya suka perhati waktu berhenti di traffic light, tengok. Biasa orang duduk traffic light kan, dia tak ada kerja, dia korek hidung situ. Tapi bulan Ramadan dia tak korek, dia pusing kat luar sampai merah hidung dia. Pasal tak berani nak masukkan, masuk batal. Yang itu cerita. Baik, yang kita nak ambil, yang tu alhamdulillah para muslimin dan juga muslimat sudah berhati-hati benda-benda yang membatalkan puasa. Kadang-kadang kita rasa takut pula, sebab semua benda tak boleh. Korek hidung pun tak boleh, yang tu tak boleh, yang ni tak boleh. Akhir sekali kita duduk macam terkongkong bulan Ramadan, tak berani nak buat apa-apa. Sampai mereka orang ada hari ni ada majlis buka puasa dekat masjid, nak pergi masjid duk fikir, baru balik kerja tu, nak mandi ke tak nak mandi. Dia kata kalau mandi kurus pahala puasa.
Kalau tak mandi takkan nak pergi dengan bank lagi tu. Kita yang kerja pejabat ni tak bangun apa-apalah kan. Orang yang kerja apa ni di bangunan, orang yang kerja di tepi jalan yang panas tu memang bermasalah kalau tidak mandi. Maka yang kita nak jaga di sini para jemaah, bagaimana motivasi nak menjaga puasa kita daripada mengurangkan pahala, dan bagaimana kita nak tingkat kesedaran kita untuk menyambut Ramadan dan juga untuk berpuasa. Jadi yang pertama sekali kata di para ulama, ini kena tanda baik-baik ni. Lepas ni kita akan tanya pula. Siapa dia boleh jawab, hadiah tersedia di sini. Ni hadiah ni. Kena jawab, tapi tak nak jawab ramai-ramai, seorang-seorang angkat tangan jawab. Jadi tahun ni kita ada hadiah yang menarik. Ni. Siap gambar-gambar lagi ni. Puasa bergambar dia panggil kitab. Yang pertama tanda situ. Yang pertama istisyar haqiqatus siyam. Menghayati hakikat puasa. Bila kita kata kita puasa, apa dia hakikat dia? Letak situ. Kadang-kadang kita tahu apa dia puasa. Tak makan. Jadi ada orang yang tak makan, dia kira selesai dah bagi dia di saat itu. Yang lain-lain itu dia sapu belakang, mengumpat orang tak berhenti. Nah, kalau pergi salah parking, dia salah parking itu bukan di pasar pagi, salah parking di masjid. Nya serupa orang tak pasar-pasar di masjid, sama-sama solat tu. Nah, tunjuk warung Allah alim besar lah, dia parking kereta belakang orang. Jadi apa salahnya kalau pergi beritahu? Kereta nombor sekian-sekian menghalang orang nak keluar. Jadi pihak masjid akan maklumkan, dia boleh keluar dengan cara yang baik. Jadi kalau kita boleh hayati hakikat puasa, maknanya tadi kita dah bincang untuk apa berpuasa? Untuk nak latih jiwa kita, nak latih diri kita daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang merusakkan pahala, maka itu dia panggil hakikat puasa. Kemudian satu lagi dia panggil hurmatus syahr, kehormatan bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu dia panggil hormat dia sampai peringkat, saya minta maaf saya sebut awal lagi, di antara larangan puasa yang berat iaitulah melakukan persetubuhan di siang hari Ramadan. Kalau buat juga dengan sengaja, apa dia denda? Denda dia 2 bulan syahraini mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut. Berat 2 bulan ni. Hak 30 hari ni pun terganggu gugat dah tak? Kena 2 bulan berturut-turut. Pasal apa? Sebab dia kata, Karutlah mengatakan, sebab dia telah mencabul kehormatan bulan Ramadan. Pasal itulah orang yang melakukan dosa di bulan Ramadan memang besar dia punya keadaan. Sebab apa? Sebab pahala dia besar. Bila pahalanya besar, dosa dia juga besar. Yang kedua dia panggil, kita kena memahami, yang pertama sekali Ramadan itu syiar agama yang agung. Yang kedua, Allah Ta'ala jadikan dia ni maslahah untuk hamba dia. Sebab apa dia beri puasa? Kita yang duduk di hospital saya tak pasti, tapi kalau di kilang-kilang, dia akan ada beberapa hari dalam setahun kilang berpuasa. Ada ke tak ada? Ada. Baru ni saya pergi melawat sebuah kilang roti, di antara kilang yang terbesar di Malaysia. Sajalah kawan kita tu dia bawa, dia mari tengok ustaz, macam mana cara kita buat proses kebersihan dia. Dalam taklimat dia kata kilang ini akan dicutikan, berpuasa dia di bulan Ramadan. Oh, kata kilang berpuasa juga kan? Orang masuk hospital buat berpuasa. Artinya Allah Ta'ala beri kita berpuasa sebab apa? Kadang-kadang patutnya kita berpuasa puasa sunat, hari Isnin, hari Khamis, 3 hari sebulan. Tapi oleh kerana kamu tak mampu nak buat sendiri, maka aku beri yang wajib. Masalahnya untuk kita menjadi orang yang bertakwa. Itu yang pertama. Sama juga bila disyariatkan zakat. Kenapa zakat itu disyariatkan? Kenapa? Sebab ada kalanya manusia ni terlalu bakhil dia. Kupit. Oh, kata kupit lah, sedap. Bakhil ni, kalau ada dia kata bakhil, kikir, tak apa nak jadilah kata. Kupit, kemah lalu. Oh, kupit dia tu. Oh, hapak molek. Jadi bila manusia ni bakhil, Allah didik kita supaya beri zakat. Haqqul lisaili wal mahrum, menjadi hak. Jadi kalau kita boleh tambah sendiri, itu menunjukkan as-sadaqatu burhan. Nabi kata sedekah itu tanda keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang tak boleh bagi sedekah. Semalam saya mengajar kitabul waqf, kitab wakaf.
Kalau kita nak buat bangunan contohnya, nak buat dewan ke, nak buat surau ke, masjid, tiba-tiba toke yang bukan Islam, dia nak wakafkan bangunan tu, boleh tak boleh? Oh, saya nak bagi seming 20 bed, boleh tak? Jadi para ulama Islam kata, dalam kitab fiqh kata boleh. Habis apa faedah dia ya? Dia bukan boleh pahala. Dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, faedah sedekah ataupun wakaf yang dibuat oleh orang kafir itu, Allah Taala meringankan bebanan azab di dunia. Di akhirat dia tak akan lepas, tapi di dunia lepas. Maka banyak kita lihat orang-orang yang bukan Islam, yang pemurah ini, hidup dia senang. Itu yang bukan Islam. Tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan kita yang Islam ini, yang beriman ini, tentulah lebih daripada itu sepatutnya. Yang ketiga, mengetahui hakikat puasa itu menjadi suatu senjata besar untuk melawan nafsu dan lain-lain. Jadi kita ada 3 hakikat bahawa puasa itu hakikat sebenarnya duduk di mana? Duduk untuk melawan nafsu. Karena itulah Allah Ta'ala sebut, Nabi kita salah sebut dalam hadis, rubba sa'im hazzuhu min siyami ilal ju' wal atas. Mungkin ramai di kalangan manusia ini, as-sa'im, orang yang berpuasa itu, bahagian dia daripada puasa hanya lapar dengan dahaga. Sebab apa? Sebab dia tidak memahami hakikat puasa. Dia tak faham hakikat puasa. Yang dia tahunya puasa tak makan, maka dia tak makan. Tapi yang lain-lain kita tak ambil kira. Wa rubba qa'imin hazzu min qiyamihi sahar. Ada orang yang berdiri malam, bahagiannya dalam berdiri malam itu hanyalah mampu berjaga malam saja. Baik, itu yang pertama, menghayati hakikat puasa. Kemudian kita pergi kepada, tengok dalam hadis Nabi kita sebut, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban. Sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab. Apa makna ihtisab? Mengharapkan pahala. Itu makna ihtisab. Maka diampunkan baginya segala dosa-dosanya yang lepas. Jadi ini dipanggil. Jadi banyak lagi. Yang kedua, kita pindah kepada yang kedua. Motivasi yang kedua, pahala yang besar bagi orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa jangan bimbang. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ahzab ayat 35, innal muslimina wal muslimat. Dalam ayat ini Tuhan sebut muslimin, muslimat. Di antara ayat ni, tuan-tuan tanda, terutama sekali yang muslimat tu, tanda surah Al-Ahzab ayat 35. Sebab apa? Dalam ayat ini Allah bezakan laki-laki perempuan. Biasa diguna perkataan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Tapi dalam ayat ini tidak. Innal muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, wal qanitina wal qaimat, wal qanitat, was sadiqina was sadiqat, was sabirina was sabirat, wal khashiina wal khashiat, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, was saimina was saimat. Tengok, laki-laki yang berpuasa, perempuan yang berpuasa. Maka di sini para ulama tafsir mentadabbur ayat ini. Dia panggil lataif, seni halus. Ayat ini mengajar kepada kita bahawa di dalam ibadat khususiyah, laki-laki dan perempuan mesti berlawan, mesti berlawan. Dalam bab hukum banyak Allah ringankan bagi orang wanita. Orang wanita ni nafkah wajib pada suami. Pasal tu dia kena taat kepada suami. Walaupun kita kadang-kadang Allah Ta'ala beri zaman kita hari ni banyak zaman yang bertukar. Suami jadi suri rumah, isteri jadi ketua, terpaksa dia. Ada seorang kawan saya ni, isteri dia kapten, dia bawah yang rendah. Kata kalau awak jumpa dengan isteri, tabik ke dok? Dia terkena tabik juga. Sambil-sambil senyum ke ekor mata dia tertabik juga. Tuan, tuan, puan, pak, tabik. Lepas tu balik rumah nanti qada balik lah, jadi tunjuk kuasa semula lah, dia tu begitu. Maknanya walaupun isteri besar dia di sudut pangkat, tapi al-qiwamah, kuasa itu duduk di suami. Kena kita kena hormat dia sebagai suami. Cuma yang saya sedih lah, apa yang saya dapat sebahagian daripada muslimat ni mengadu, minta supaya disampaikan nasihat ini. Kadang-kadang suami yang tak ada kerja ni sombong lebih daripada orang lain. Itu masalah. Dahlah dia menumpang hidup di kereta bini dia beli, rumah bini beli, bayar sewa,
makan-makan anak dia bayar. Tapi dia pula dah. Allahu akbar, macam-macam manusia ni. Kalau dia tak syukur nikmat Tuhan, jadi cerita. Jadi kita kena ingat bahawa di dalam ibadat khususiah, macam puasa, zikir, baca Quran, jangan. Walaupun kita isteri seorang ustaz atau tuan guru, tak payah kata, saya tak apa, tak baca Quran apa, moga suami saya guru Quran. Sedap juga lah kita tak? Ya ada isteri-isteri ni. Orang tanya gua tak makcik haji dia tak pergi masjid. Tak apa, moga ayah dia tu imed dah. Ayah dia tu imed dah. Dia kata maknanya ayah dia tu maknanya suami dia tu lah. Kan? Suami dia tu tak miss dah solat Jumaat. Jadi dia tak apa, tak pergi pun. Jadi kita mengatakan dalam bab ibadat khususiah setiap orang perlu. Maka dalam bab puasa kita perlu pada pahala yang berganda. Dalam hadis yang Nabi Allah Taala sebut, pahala puasa tidak ada limit, tidak ada limit. Kemudian puasa itu sendiri dianggap sebagai, dia panggil syahrus sabri, puasa orang sabar. Dalam Quran Tuhan kata innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang sabar itu diberi pahala tanpa limit. Tanpa limit. Anda ingat waktu lepas banjir dulu, Pusat Islam ke yang buat program gitu kan? Kita buat bertemu dengan mangsa-mangsa banjir. Jadi dia panggil saya suruh ceramah, sebab kita sendiri pun di antara mangsa banjir juga. Jadi sedaplah kalau kita nak menangis hari itu pun bersama-sama boleh menangis, sedap. Jadi kalau ustaz tak kena banjir mari menangis, tak kena. Awak ni menangis simpati lah, kita tak. Jadi kita kena ingat bahawa kesabaran itu, pahala sabar itu besar. Maka puasa ini memang sabar. Puasa sabar. Semalam kita buat satu bicara dengan para pekerja. Di antara soalan yang ditanya yang agak sukar untuk dijawab, iaitulah orang-orang yang kerja berat, kerja buat bangunan, rumah batu, kerja kerja berat lah kita kata, buruh kan. Mereka ni kerja tengah panas. Sekarang ni Malaysia dilanda El Nino. El Nino ni ada lagi ke tak habis dah? Ada macam mana hujan hari-hari dah. Itu masalah kita dah. Kita kadang-kadang gitu, sampai bulan 6 ustaz. Sampai bulan ni apanya? Tak ada bulan 5 tak keluar lagi ni, apa ni? Hujan hari dengan guruhnya kilatnya. Sampai peringkat penimba ikan. Tahu dah satu fenomena di tempat kita ni, dia panggil ahli-ahli pam air ni. Tahu? Kau tak sampai sini. Tak sampai, kita kat kampung ni jumpa. Sekarang ni tempat takungan air yang ada air kolam-kolam ni, dia bawa pom sampai 5-10 pom pergi duk pom air. Sebab nak ambil ikan di bawah. Saya kata memanglah manusia ni makhluk perusak. Ikan tu tak perlu dikosongkan air tu. Dia boleh ambil dengan pukak, dengan jala, dengan alat-alat yang ada, supaya anak-anak yang ada boleh membesar pula. Kan? Bila dia pam air kering terus, dia angkat semua sekali, apa yang tinggal di situ. Itu yang pertama. Yang kedua saya tengok kerusakan yang berlaku sebab mereka ni keluarkan air daripada takungan tu. Sedangkan di zaman El Nino ni kita perlu kepada sumber air, takungan air tu. Banyak cerita. Ni keluar pada tajuk. Cuma saya memang nak tegur benda ni. Banyak tempat dah kita tegur. Sampai tak sampai ke puak penimba tak tahulah cerita. Kadang-kadang sampai, kadang-kadang tak sampai dah. Dia pun tak tengok Facebook kita, tu masalah. Baik. Jadi orang kerja berat, sabar dia tak sama dengan kita yang duduk kerja dalam bilik sejuk macam ni. Tapi pahala sama. Bila Aisyah tanya tentang kesusahan dalam ibadat haji, Nabi kata adruki ala qadri nasabik. Pahala awak mengikut kadar kesusahan yang kita lakukan. Cuma soalan dia tanya, boleh tak dia tak berpuasa? Itu soalan nak pergi. Saya kata, saya mau adalah fatwa beberapa negeri di Emirat contohnya, dan juga ada sebahagian ulama di Mesir mengatakan boleh. Tapi kesimpulannya tidak boleh. Orang yang kerja berat ni, walaupun susah bagi dia tetap kena berpuasa. Kena puasa juga. Cuma mungkin dalam pukul 10, pukul 12 dia rasa dahaga yang terlalu teruk yang boleh memudaratkan, maka ketika itu baru dia boleh buka puasa. Tidak kata daripada pukul 8 pagi lagi. Tak. Dia bakal isteri dia, "Hamu bangun sahur lah. Hak gi aku makan lepas ni, pas subuh ni. Pasal nak pergi kerja berat." Tidak boleh. Jadi dia kena siap sedia. Dia kena bersiap. Maknanya kalau pukul 12 tu memang dia jam, tak boleh dah. Kalau tak buka puasa boleh pengsan, boleh membawa mudarat. Pada ketika itu boleh dia bisik, dia boleh telefon dengan toke dia. Biasanya toke-toke ni bukan Islam dah. Okey? Tak, tolong hantar mari nasi bungkus.
Ketika itu boleh dia makan kerana saat sudah darurat. Tapi daripada awal pagi lagi pukul 8 makan dah, itu tidak boleh. Ini. Jadi fatwa tu jangan ambil setengah jalan. Namun dia kata ada orang kata boleh pakai jari selalu lah. Jadi mungkin baiklah. Maknanya kita kena ingat puasa susah. Tetapi itulah kesabaran yang sepatut kita kena buat, sebab puasa ni memanglah bermasalah kerana dia payah. Kita pergi kepada yang ketiga, menjaga waktu dan mengaturnya dengan baik. Menjaga waktu dan mengaturnya dengan baik. Kita alhamdulillah para peserta sekalian, waktu yang kita Allah Ta'ala beri ni 24 jam. Biasanya manusia yang normal hidup dia tidur berapa jam? 8. Lama 8 jam tu. 6. Mana kalau 8 jam, 1/3 umur hanya untuk tidur saja. Coba bayangkan, kalau kita hidup 60 tahun, kita tidur berapa tahun? 20 tahun hidup. Allah. Rugi tak rugi? Tapi kebiasaan manusia macam tu. Mata kita ni, dia ikut kebiasaan kita. Kalau dia biasa bangun masa ni, tak payah jaloceh, dia akan sedar. Satu lagi, dia ikut minda dia. Pasal itulah waktu kita ada kerja tertentu tak. Kita nak pergi sana sini, pukul 5 pagi bangun sedar. Cuti tak bangun lalu dah. Sebab dalam minda dia cuti hari ni, tak ada bangun. Padahalnya waktu itulah untuk kita bertahajud. Maka para ulama mengatakan puasa ini oleh kerana kita ada kaitan dengan makan, iaitulah makan sahur. Ada tak ada? Makan sahur. Jadi ketika itu kita cuba atur jadual. Sebulan kita berlatih. Lepas pada Ramadan, hari raya tak bangun dah. Nampak sangat kegagalan kita dalam melatih jiwa. Sebab kata di para ulama, nafsu kita ni, kalau kita tak didik dia dengan benda baik, dia akan sibuk kita dengan benda tak baik. Maka kita latih. Dalam sebulan ni kita boleh bangun sejam ke, setengah jam. Mungkin kalau muslimat terpaksa kena 1 jam sebab nak panah makanan, tak? Yang muslimin relax lah. Tapi kena kejut awal lah. Paling tidak abang kata boleh 2 rakaat tahajud pun tak apa dah. Pada musim lain kita tak bangun dah. Musim Ramadan ni lah panggil musim betul waktu. Ada orang telefon saya, dia tak nak puasa. Kata ada masalah apa awak ni? Sebab saya mengikut nasihat doktor. Doktor kena nasihat baik. Doktor kata dia kena makan ubat pukul 8 pagi dengan 8 malam. 12 jam mesti tepat. Jadi saya tak boleh puasa lah sebab nak pukul 8. Saya kata pergi rujuk semula kat doktor tu. Doktor cakap hari tidak puasa. Kalau hari Ramadan, doktor kata 1 sahur, 1 buka puasa. Kau memang tak boleh. Ubat ni mesti 12 jam tu tak boleh lari. Kalau lari tak jadi. Ke dia yang duk cari fatwa doktor tu. Saya kata dah awak salah guna ayat doktor ni. Kalau pergi hospital kena marah ni awak. Habis dia kata macam mana saya ni? Kata tak apa, pergi jumpa doktor semula. Doktor akan ubah jam. Dia ubah kepada pukul sahur dengan buka puasa. Walaupun mungkin puasa tengah hari mungkin panjang daripada malam, tapi rasanya tidak menjadi masalah untuk kita berpuasa. Baiklah, kita cuba manfaatkan waktu kita di musim Ramadan. Waktu tengah hari tak ada makan, kita boleh baca Quran. Tapi waktu tengah hari itulah nak pergi mengintar-ngintar katalognya dah. Waktu berjabat tu banyak cerita lain pula dah. Baik, yang keempat, di dalam bulan Ramadan, iaitulah Allah Ta'ala beri kepada kita pelbagai jenis ibadat. Jenis ibadat. Dalam kertas hijau yang dibagi tu, semua dapat Dalam tu saya dah senarai ada 5, 6 ataupun 7 perkara ibadat yang patut kita buat pelbagai jenis. Sebab apa? Seorang ulama yang hebat dalam dunia Islam ini, nama dia Imam Malik. Imam Malik rahimahullah ta'ala, dia kata innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzak. Allah Ta'ala bahagikan kepada seorang itu amalan seperti dia bagi rezeki. Ada orang rezeki dia di pejabat, dapat duit gitu, di pejabat, jadi pensyarah, jadi doktor. Ada orang rezeki dia di laut. Ada orang rezeki dia atas pokok kelapa. Ada tak ada? Apa dia ambil? Ambil buah. Ambil buah tu beruk naiknya. Dia panggil menyadak ni. Ambil air tu, kata tu air nira. Tak ada rezeki dia. Maknanya setiap orang ada rezeki dia tersendiri. Jadi amalan kita sama juga. Ada orang Masya Allah dia mampu baca Quran banyak, ada orang mampu puasa, ada orang yang sedekah banyak.
Nah, kalau kita minta derma, Masya Allah tabarakallah, ustaz nak berapa tanya, bagi lalu. Tapi kalau kita ajak dia mari kita pergi tadarus Quran, tengok jas lalu, Allah ada janji dengan orang. Oh, cari alasan tengok Tuhan Maha Kaya dak janji dengan orang. Saya kalau ada pergi tempat solat jenazah nak solat pukul 11 pagi, pukul 10.30 akan adalah beberapa ahli-ahli yang coba mengundurkan diri. Lari. Tanya dia, kenapa nak pergi? Janji dengan orang ustaz. Kata janji dengan orang tu orang hidup ke mati. Dia kata hidup. Kalau hidup boleh delaykan tarikh tu. Tak boleh pagi ni petang karang. Tapi yang kita nak janji pukul 11 ni orang mati, dia tak akan hidup dah. Dia pun cari alasan. Nak lari juga ni. Akhir sekali, kopiah tinggal kopiah. Saya kata tak ada dalam rukun solat jenazah ni pakai kopiah. Kau ada? Tak ada. Akhir pusing-pusing, rupanya tak reti solat jenazah. Tu punca besar dia, tak pandai solat jenazah. Oh, kata duduk sini. Kita panggil semua geng-geng pocik atau reti solat jenazah ni, saya bagi daurah 5 minit. 5 minit siap. Akhir kali dia seluar kotor pula dah. Nak suruh cak seluar pun tak boleh lah. Moga syarat dia kena pakai tu aurat kan. Allahu akbar. Tuan-tuan, kita kena ingat bahawa amalan yang Allah Taala beri ni pelbagai. Ada orang ada duit, dia boleh meraih pahala puasa orang hari-hari. Kita bagi derma buka puasa kan. Tak cukup di Malaysia, kita hantar ke Syam, ke Syria, ke Palestin, ke Myanmar. Jadi kita kena ingat, saudara-saudara kita, itu di antara hikmah berpuasa. Sebab puasa kita ni masanya Allah Ta'ala beri kepada kita supaya ingat kepada kawan-kawan yang lain. Yang kelima, motivasi yang kelima, menjauhi kawan-kawan yang tak baik. Bulan Ramadan pun dia puasa tak makan dia, tapi dalam bab bercakap, Masya Allah tabarakallah, tak payah pasal radio kalau ada dia, cakap je banyak. Jadi kita bulan Ramadan ni kita cuba mengelak sikit, bukan tak nak kawan dengan dia. Pasal tu ada orang tanya, kalau kita unfriend bulan Ramadan ni ataupun left group bulan Ramadan ni, adakah termasuk dalam memutuskan silaturahim? Saya kata jauh tu, terlalu jauh dia punya jarak. Putus silaturahim ni maksudnya kita tidak berhubung dengan keluarga kita yang terdekat. Itu makna silaturahim. Tapi kalau kita left group yang tak ada berfaedah, hari-hari duduk post gambar beg kat situ, mungkin dia ada token beg seorang ada. Kadang-kadang mengganggu token-token ni. Di dalam tu dia duduk post barang-barang dia. Orang lain duduk tanya-tanya khabar, bagi tazkirah tak. Dia duduk kerja jual barang dia. Jadi kita pun serabut. Telefon kita jam dah dengan sebab beg dia banyak sangat. Maaf kalau token beg. Lainlah ubat-ubat lain yang boleh banyak dah. Kosmetik banyak. Jadi kita tinggalkan benda tu, tidak jadi masalah. Ataupun kalau dalam grup kita tu memang buat maksiat, kerja dia duduk mengumpat orang, itu bukan lagi berdosa tinggal left group, haram duduk dalam grup. Berdosa dalam grup. Sebab bila kita tengok, kita tak nasihat, kita jadi seperti syaitan bisu, dia panggil asyaitanu al-akhra. Syaitan bisu ni maknanya kita tahu nak apa, kita tak tegur, tak nasihat, tak lari. Jadi kalau kita tak mampu nasihat, kita keluar. Atau kita ambil lah, panggil tazkirah pendek kan, video-video pendek 1 minit 2 minit tu, post itu. Kenapa orang marah? Warak teh awak, tak apalah, dah saya tak sesuai di sini, saya selamat tinggal, pergi jelah. Tak tanya, demi dia masuk balik kita. Saya kadang-kadang 4 kali kena masuk. Akhir sekali tak tahu macam mana, tanya kawan-kawan yang pandai benda ni, dia kata blok nombor dia, akhir kali tak boleh masuk kita. Jadi itu dia panggil masalah. Jadi dalam bulan puasa kita sangat perlu kepada kawan-kawan yang baik. Biar kita tengok dia ada Qurannya kat tangan duk baca. Habis waktu kerja, waktu pejabat duduk kerjanya mana tengok dia tu, kita ingat kepada kebaikan. Maka itu di antara punca boleh jaga puasa. Kalau tidak, tuan-tuan kena ingat, di antara pahala yang mengurangkan pahala puasa kita ni apa dia? Iaitulah mengumpat. Mengumpat ni ramai orang tanya, dia kata, ustaz, tak bolehkah kita masukkan mengumpat ini di dalam kategori yang membatalkan puasa? Saya kata mana boleh, para fuqaha tak letak dalam batal puasa, takkan saya pandai-pandai nak letak situ. Jadi macam mana pula saya mendahului ulama-ulama yang besar. Tetapi objektif puasa nak jaga takwa, kan? Bermakna kalau kita buat benda yang membatalkan pahala, itu telah melanggari suatu peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Baik, yang keenam, menjauhi tempat yang boleh membawa syubhat dan syahwat. Ini masalah kita ni. Membawa syubhat tu apa dia? Contohnya seperti benda-benda yang tidak baik lah. Kalau kita pergi situ, yang menyebabkan kita akan menimbulkan perasaan tak baik kita kepada agama, menimbulkan perasaan keraguan kita kepada keindahan Islam itu sendiri. Itu dia panggil benda syubhat. Dan yang kedua, makna syahwat, maknanya benda yang boleh
menjadikan nafsu kita tu lagi tamak kepada dunia. Itu makna syahwat. Jadi kita jangan ingat. Ini kadang-kadang orang duk ingat syahwat ni pergi tempat disko, pergi tempat itu sajalah. Ada kalanya dengan suami isteri sendiri. Jadi kita kena tengok. Duduk di rumah hari-hari cuti begini. Tak, musim-musim hujan pula ni. Ada berlaku masalah syubhat ke tidak di situ? Jadi ada masalah. Jadi kita ajak, mari kita balik ke kampung minggu ni. Kalau nampak suami pelik-pelik lah tak? Suami duduk baca Quran, ya tak ada masalah apa-apa. Itu dia panggil. Sebab banyak ni terjebak. Saya dulu duduk mikir, betul ke dalam kitab ni ada. Tapi bila kita pergi terima soalan-soalan yang ditanya secara realiti. Sekarang ni tuan-tuan, orang tanya realiti soalan. Ustaz, saya telah terjebak perbuatan sekian-sekian. Direct kata berat awak ni. Kenapa awak tak tanya? Kalau orang tu terjebak, macam mana nak buat? Dia tanya dia. Saya nak save nombor telefon pun takut. Itu masalah. Jadi tanya direct. Dia pun tanya masalah. Dia bulan-bulan Ramadan, setiap tahun bulan Ramadan terjebak dengan perbuatan melakukan jimat di siang hari. Saya kata kenapa? Kenapa sampai begini sangat? Malam tak ada ke? Kalau kita duduk di kutub utara yang malamnya hanya 30 minit. Malaysia ni tak cukup malam. Lebih malam lagi ada tak? Pergi tarawih dah lari tengah jalan. Dan, jadi akhirnya buat benda-benda yang ini. Jadi kita cuba jaga daripada tempat-tempat yang menimbulkan syubhat daripada terjebak. Yang ketujuh, tengok, menjauhi perkara yang boleh melalaikan. Jadi kenapa tu? Tak tahulah, letih hari ni, lapar tak? Ada setengah orang ni kalau puasa, kita cerita kita lapar. Logik tak logik? Lapar hari ni. Jawab ni kawan sebelah, ingat mu sore ke puasa? Tak? Mestinya marah ke? Dia kata, awak ingat awak sore ke puasa? Kalau musim Ramadan tak boleh nak sebut dah lapar. Tapi kalau musim lain kita sebut lapar, menasabah. Tapi tidak ikhlas lah kita duduk cerita dengan orang kita lapar tu. Patut diam. Kenapa awak nampak murungnya tu? Sajalah, tak apa sihat. Sebut gitu, tak ada masalah. Ini dia cakap, puasa hari ni. Allahu Akbar. Orang lain berkata mubarak. Dia tu ya, ada ayat dia ni. Dia bukan nak puasa juga, dia duduk perli pula kan. Jadi daripada yang melalaikan, sebab yang melalaikan kita hari ni apa dia benda? Apa dia? Kat rumah kita tu lah, TV, cerita-cerita yang ada. Saya pelik juga bila mari bulan Ramadan ni, untuk orang agama macam kita ni, yang baik-baik ni, ada cerita Nabi lah, cerita sahabat lah, cerita jejak Rasul lah, jejak kubur lah, macam-macam tak. Dah habis kubur Nabi, dia pergi ambil gambar belakang, jadi itu bagi jejak kubur. Jadi kita pun nak baca Quran, tengok mak, tengok jejak Rasul. Tutup Quran, tengok jejak Rasul. Akhir itu dipanggil mulhiyat, benda yang melekakan. Dengar ni satu cerita di apa ni, para sahabat. Dia kata apa? Ar-Rubai' binti Muawiz radhiyallahu anha, dia kata apa? Arsalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ghadata Asyura ila Qural Ansar. Jadi Nabi kita hantar wakil pergi ke kampung-kampung orang Ansar. Nabi kata, man asbah muftiran falyutim baqiyat yaumihi. Pada hari Asyura, sebelum fardu puasa Ramadan. Nabi kata, siapa dia buka puasa, stop makan. Puasa hari Asyura ni. Qalat fakunna nasumhu ba'd. Jadi kami pun puasalah, kata rupanya dia kanak-kanak masa tu. Wa nusawwimu subyanana. Anak-anak kecil kita suruh dia puasa. Apa jadi? Wa naj'alu lahumul lu'bah. Kita beri alat permainan pada dia. Suruh dia puasa, suruh dia main. Mana kalau dia menangis, lapar, nak minta makanan, bagi dia main. Kalau anak hari dia senang, ya tak? Nampak dia menangis, mak lapar, bagi handphone, selesai masalah. Tak sayangnya mak pula masalahnya pula. Aku nak baca Quran dalam ni. Jangan, saya kata jangan baca Quran dengan handphone. Sebab sekali masuk mesej, 15 minit dia pergi tak balik-balik dah kau. Akhir kali surah ke apa baca tadi? Hilang surah dah pun dah kita. Jangan main. Maka para ulama mengatakan, tengok ni, orang yang nak beri permainan bulan Ramadan ni untuk kanak-kanak ya, supaya dia leka, tak mikir nak makan. Tapi kalau orang tua duk main juga, bukan. Jadi kita elakkan daripada melalaikan perkara yang melalaikan itu, iaitulah benda-benda yang ada di tangan kita. Ini yang ke-8, iaitulah banyak motivasi kita yang ke-8, berdoa. Jadi kita banyak doa kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara doa yang kita sebut tadi, Allahumma sallimni li Ramadan
wa sallim Ramadan li, dan kalau mari bulan Ramadan kita berdoa kepada Allah Taala supaya Allah Taala beri kepada kita Ramadan yang terbaik. Ramadan yang terbaik sebab apa? Sebab Allah Taala saja yang boleh mengubah hati manusia daripada tidak baik kepada yang baik. Kemudian yang ke-9, kasih sayang. Jadi kita berkasih sayang, dia panggil al-mahabbah. Jadi kasih sayang. Jadi bila kita tengok orang Ramadan, kita rasa kita semangat untuk mendapat pahala. Kita nak tengok orang lain dapat pahala juga, kan? Kita tengok kita hari ni lapar. Susah ke senang lapar? Susah. Sudah habis saudara-saudara kita yang lapar di Rohingya, di Halab, di Syam, tak ada perasaan kita nak bantu mereka. Jadi biarlah jadi Ramadan ini bulan kasih sayang di antara kita sama-sama kita, dan bulan untuk kita mendapat kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah bulan yang Allah Ta'ala nak beri kepada kita. Yang terakhir sekali, motivasi kita yang terakhir, dia sebut sabar. Jadi Ramadan itu disebut dengan nama sabar. Walaupun susah, walaupun macam mana, apa saja yang keadaan yang kita ada, para jemaah sekalian, jangan kita lupa untuk kita bersabar. Wasta'inu bis sabri was salah. Dalam Quran ada wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolong Allah Taala dengan sabar. Ada ulama tafsir kata sabar di sini puasa. Sabar itu dengan makna puasa. Kita tak terjemah sabar, kan? Dia kata sabar itu dengan makna as-siyam, iaitulah berpuasa. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, kita dapat 10 motivasi perkara-perkara yang boleh menaikkan darjat kita untuk nak menjaga puasa kita, insya-Allah. Ayat yang saya baca tadi surah Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kerana ibadat-ibadat itu sukar, macam solat itu payah, kecuali ke atas orang-orang yang khusyuk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi itulah yang saya nak sebut sebagai mukaddimah perbincangan kita, iaitulah jalan kita hari ini setelah terbuka lorong yang luas. Cuma atas kita lah nak pergi ke mana, nak pergi ke syurga, nak pergi ke neraka. Na'udzubillah, Allah Ta'ala telah beri kepada kita kelebihan yang begitu besar. Terima kasihlah kepada pihak Pusat Islam dan juga hospital HUSM ini, dan kepada semua peserta yang hadir bersama. Mudah-mudahan ada manfaatnya insya-Allah Ta'ala kepada kita semua. Jadi untuk maklumat yang seterusnya tentang puasa, tuan-tuan boleh tengok dalam website saya Abu Anas Madani. Di situ kita akan sentiasa letak maklumat-maklumat tentang puasa dan sebagainya. Khususnya kalau bila mari Ramadan ni, saya akan fokuskan kepada isu puasa. Jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.